Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Dimulai kalam dengan mengangkat setinggi-tinggi pujian bahawa Dialah Tuhan yang Maha Kaya. Dialah Tuhan yang Maha Berkuasa. Dan Dialah Tuhan yang paling tahu segalanya. Berbekalkan sifat Rahman dan Rahimnya, pada hari ini 1 Disember 2016, bersamaan 1 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita sekali lagi diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk berhimpun dalam satu majlis yang seawalnya semoga dirahmati dan mudah-mudahan perpisahannya juga mendapat keampunan. Demikian juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, sesempurna manusia, kekasih Allah yang terkepil namanya di sisi Tuhan yang Maha Esa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengambil sempena dan mafhum daripada surah Al-Kahfi ayat 10 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Seiring itu, surah Al-Baqarah ayat Ruqyah 102 sebagai penawar dan pelindung. Kemudiannya, sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan Rasulullah mendapat bai'ah daripada para sahabat untuk sentiasa mendengar dan mentaati pemimpin dalam suka dan benci, dalam kesulitan maupun kemudahan, selama mana pemimpin itu tidak membawa kepada kekufuran, kezaliman, menyekutukan Allah, atau membawa mudarat kepada masyarakat. Saudara dan saudari sekalian, tahun ini merupakan kali ke-13 saya berdiri di podium dan pentas dalam Dewan Bersejarah ini, lagi berkeramat. 5 tahun sebagai timbalan Presiden dan masuk tahun ke-8 sebagai Presiden Parti UMNO. Sesungguhnya selama itulah dari benak hati dan sanubari saya berucap bukan sekadar seorang Presiden Parti atau selaku Perdana Menteri, tetapi yang lebih ulung dan lebih utama dari itu, saya, Najib Razak, adalah seorang Melayu. Seorang Islam, seorang bumi putra, dan seorang anak Malaysia. Sebelum itu, saudara-saudari, seperti digurindam orang dulu-dulu, patah tumbuh hilang berganti. Maka kalau hilang di hujung pagar, syukur telah kita jumpa di bagan Datuk. Kita raikan kini Saudara Datuk Seri Dato' Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, dan kini menjalan tugas sebagai Timbalan Presiden Parti. Seterusnya,
Jika ada yang sudah beralih arah dan tidak sempurna lagi, maka seafdal-afdalnya yang kita mahukan seorang yang setia dan tidaklah pula bersombong-sombong. Itulah dia Saudara Datuk Seri Hishamuddin Tunuson dari Semberung. Serentak dengan itu, saudara dan saudari, saya terus yakin juga dan percaya bahawa UMNO bahagian Paguh dan bahagian Sempurna secara keseluruhannya akan tetap dan tatap berdiri teguh dan setia dalam mendukung pimpinan parti serta kerajaan yang ada. Hadirin dan hadirat sekalian, sebetulnya sejak beberapa bulan lalu, dalam menghadapi pelbagai cabaran, sama ada di peringkat parti maupun kerajaan, apabila tidak henti-henti diasak dan dipertomah oleh pihak lawan, saya sering berfikir secara masak-masak akan apa pilihan saya, akan apa approach, apa pendekatan dalam ucapan yang nak saya sampaikan ini dalam perhimpunan yang sangat bermakna pada kali ini. Ternyata bila saya jumpa dengan ramai teman-teman dalam proses menyediakan ucapan, pandangan diterima antaranya supaya saya tidak perlu lagi bersifat gentleman dan berlembut. Sebaliknya, saya hendaklah sekarang ini bernada lebih keras menjawab cemohan-cemohan, segala maki hamun dan membalas kembali cercaan serta tuduhan oleh pelbagai pihak, termasuk Dr. Mahathir bersama konco-konconya. Dengan kata-kata cacian yang juga kesat lagi kasar. Ya. Ya. Minum air sikit. Minum dulu. Namun saudara dan saudari, sabar. Sabar itu sebahagian daripada iman. Kerana semakin hari, semakin saya renung semula sarana-sarana itu, saya berasaskan adalah lebih baik mengambil sifat yang mulia dengan berpegang kepada pesanan Rasulullah kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah agar berlembutlah dalam kata-kata walaupun terhadap lawanmu. Tambahan lagi sifat-sifat mulia orang-orang Melayu seperti disesuaikan daripada madah sastrawan negara Osman Awang dan sastrawan Melayu Riau Tenas Afandi. Melayu itu orang yang bijaksana. Budi bahasanya tidak terkira. Kurang ajarnya masih beralas dan bersantun. Kalau berkelahi, biarlah cara Melayu.
Kalau menikam pula pun dengan berpantun. Walau menyanggah dikuntun senyum. Kalau merayu dan meminta, hendaklah pada yang kasih dan sudi memberi. Mencontoh biarlah pada yang senonoh, berteladan pada yang sepadan, adil menjadi hakim, amanah dalam bersumpah. Sekalipun begitu, walau watak Melayu menolak pemusuhan, setia dan sabar tiada sempadan. Biar berkecai tulang, harta hancur badan, pantang pendekar meninggalkan gelanggang. Saudara dan saudari, lantas, jikalau tahun lepas saya memilih untuk menjadi berjiwa besar, bertolak dari itu juga dalam ucapan pagi ini, saya akan terus mengambil pendirian dan sikap pemimpin yang matang. Pucuk pangkalnya bab kata orang putih, we must be above them and not to bring ourselves down to their level. Apa yang mustahak, saya akan bercakap dengan terus terang. Supaya setiap perkara yang diperhadapkan kepada pimpinan dan parti boleh sama-sama kita hadami dan bahaskan nanti. Kata orang, yang tersimpul dapat dirungkaikan, yang kusut dapat diperjelaskan, yang lemah mampu diperbaiki dan diperbetulkan. Semuanya kita lakukan demi kepentingan Melayu, Islam, Bumi Putera dan kesinambungan UMNO dalam membina sebuah tamadun bangsa yang berjaya lagi dirahmati bukan saja di dunia ini bahkan di akhirat nanti insya-Allah. Malah mencedok pengajaran ketika mana Rasulullah telah diusir. Rasulullah dicerca, dihina, dilontar dengan batu oleh penduduk Taif sampai terpecik dan mengalirnya darah Nabi dicederakan oleh mereka. Sehingga malaikat Jibril bersama malaikat yang menjaga Gunung Ganang serta Bukit Bukau dalam sifat kemalaikatan sendiri pun berasa marah hatta meminta izin dari Rasul untuk menghempap dan menurun bala bencana kepada bumi Taif dan penduduk-penduduknya atas kejahatan dan kekejaman yang telah diperlakukan kepada baginda Rasul. Namun mulianya hati Nabi, baginda memilih untuk bersabar, untuk berjiwa besar serta lebih mementingkan usaha murni dakwah bagi menyebarkan kebaikan dan membangunkan masa depan ummah daripada membalas keburukan dengan keburukan. Demikianlah dalam konteks semasa, dengan segala rasa rendah diri dan tawaduk sebagai hamba Allah dan manusia biasa yang punya hati dan perasaan, saya sedar dan saya sememangnya tahu bahawa segelintir pihak sedang menghina-hina serta mengeji-ngeji saya secara pribadi, anak isteri serta keluarga saya. Dan lebih menjedihkan lagi, mereka mencela-cela pula parti kesayangan kita, parti UMNO dan kerajaan secara keseluruhannya. Oleh itu, pada hemah dan pendirian saya lagi, kita tidak perlu membuang masa, apatah lagi menghabiskan tenaga untuk melayan atau melawan segelintir pengkhianat bangsa dan negara yang tidak bertanggungjawab ini.
Di sini kita perlu fahami baik-baik, termasuk tuduhan dan fitnah dikerangka, direncana dan dipertimpakan ke atas saya dan kepimpinan saya serta kerajaan yang ada dengan isu-isu politik, GST, rasionalisasi subsidi, 1MDB dan kos sara hidup, di mana sebahagian besar daripadanya sudah pun dijawab dengan jelas dan sedang kita tangani bersama. Oleh yang demikian, lebih mustahak untuk saya dan pimpinan kerajaan perbuat adalah apa? Melaksanakan jihad yang lebih besar, yakni memilih untuk menumpukan 100% kudrat diri dan seluruh keringat yang mengalir untuk terus mara ke hadapan, majukan ekonomi, bangunkan negara demi menjaga kepentingan sejumlah 31 juta rakyat di Malaysia. Saudara dan saudari seperjuangan sekalian, maka bertolak dari situ diucapkan kalimah-kalimah tahmid dan pujian kehadrat ilahi di atas izin dan kurnia kerajaan ditunjang oleh UMNO ini bersama dengan rakan-rakan parti komponen Barisan Nasional telah menempa kejayaan demi kejayaan serta rekod prestasi yang cemerlang dan mampu diperbanggakan. Contohnya melalui dasar transformasi nasional mutakhir ini, meskipun kita menghadapi ketidaktentuan dan kesuraman ekonomi global, alhamdulillah KDNK pada suku ketiga tahun ini Malaysia tetap berjaya mencatat perkembangan KDNK sebanyak 4.3% dan kita yakin sasaran 4 hingga 4.5% pada tahun hadapan, insya-Allah. Pucuk pangkalnya, segala hasil kejayaan ini menuntut kepada satu budaya kerja, budaya sepasukan yang mantap oleh kepimpinan parti dan kerajaan. Berkait itu, saya ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dalam ucapannya telah menzahirkan kesetiaan kepada saya dan beri nasihat-nasihat yang bernas kepada wanita, pemuda dan puteri 2 malam lepas. Saudara dan saudari, bersabit prinsip wala ini, pada hemah saya pula, ia membawa maksud nilai-nilai cinta, kasih, kepatuhan, sumpah setia, taat dan bai'ah yang wajib diberikan kepada seorang khalifah, pemimpin yang sah, atau dalam konteks UMNO, kepada presidennya, manakala dalam konteks kerajaan pula kepada Perdana Menteri. Maknanya di sini, sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama, wala ini diberikan bukanlah sekadar kepada jasad, tubuh atau individu. Akan tetapi wala sebenarnya merangkumi institusi kepresidenan atau keperdana menterian yang disandang oleh seseorang. Selanjutnya, menyungsung suka duka perjalanan parti UMNO selama 7 dekad. Meskipun melalui pelbagai rintangan, umpamanya parti ini seringkali cuba dijebak ke dalam kancah perpecahan dan berpuak-puak. Walaupun begitu, alhamdulillah, parti yang bertuah ini terus diperselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mampu bertahan sehingga hari ini kerana prinsip dan falsafah wala jelas terpancar amalannya dalam tradisi mulia UMNO. Inilah perlambangan hebat sebuah parti. Parti yang menjunjung adat dan budaya timur serta bersendikan landasan syarak dalam menyatakan sokongan dan dukungan terhadap seorang presiden atau perdana menteri selama ini. Sebagai contoh, dalam episod pertembungan
antara tim A dan tim B semasa pemilihan Presiden UMNO pada tahun 1987, sebagai yang telah saya sebutkan pada Perhimpunan Agung tahun lalu. Ketika itu siapa yang setia berada di belakang Dr. Mahathir kalau bukan kita ahli-ahli UMNO? Hingga kan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ketika itu berkecil hati dengan saya atas keputusan saya dan pasukan berpihak kepada Dr. Mahathir. Namun ketahuilah saya lakukan itu semata-mata berpegang atas prinsip wala dan tuntutan kesetiaan kepada seorang presiden parti. Walaupun secara pribadinya saya sangat akrab dengan Tengku Razali dan sehingga kini saya tetap menghormati beliau sampai bila-bila. Babak selanjutnya, tragedi hitam ketika mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tarikh 4 Februari 1988 telah mengisytiharkan bahawa UMNO sebagai pertubuhan yang haram. Siapa juga pada saat-saat genting dan mendebarkan tersebut yang berdiri teguh menyokong dan membantu Dr. Mahathir selaku Presiden sehingga UMNO baru telah secara resmi diterima semula secara sah. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita ahli-ahli UMNO? Justru saya secara pribadi yang turut melalui peristiwa hitam tersebut telah diarah dan ditugaskan oleh Presiden untuk menggerakkan jentera pemuda bagi mendapatkan keahlian UMNO di semua peringkat. Dengan izin Tuhan, saya masih ingat lagi yang membantu ketika itu antaranya rakan-rakan telah pun kembali ke rahmatullah, termasuk Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis, Datuk Hashim Safin, Datuk Sulaiman Taha. Yang masih bersama kita antaranya adalah Datuk Zahid Hamidi, Datuk Nazri Tan Sri Aziz Padang Rengas, Datuk Mat Isa Ismail Bukit Gantang dan lain-lain lagi telah mampu dan berjaya menyeneraikan kembali keahlian UMNO supaya UMNO baru dapat bergerak. Manakala episod selanjutnya ketika negara berdepan dengan krisis kewangan Asia pada sekitar tahun 1997, 1998. Sekali lagi, parti dan siapakah yang tetap setia menyokong apapun juga keputusan Presiden UMNO? Jawapannya tidak lain dan tak bukan kitalah. Kita ahli-ahli UMNO yang setia. Namun sayang, sejuta kali sayang, saya secara pribadi berasa amat kecewa dan pastinya saudara dan saudari juga berkongsi rasa kehampaan yang sama atas apa yang sedang terjadi sekarang. Dr. Mahathir yang dulunya seorang negarawan terbilang tetapi kini sudah berpaling tadah terhadap parti yang pernah diterajuinya selama puluhan tahun. Sehingga tidak keterlaluan jika dikatakan beliau yang pernah kita sanjung sebagai seorang tokoh dulu kini telah tergamak dan terlibat dalam perbuatan keji bersubahat pula dengan pihak DAP, Perhimpunan Haram Bersih, Parti Amanah Negara, PKR, dan lebih teruk dari itu bersekongkol dengan musuh-musuh luar negara seperti Soros yang pernah dibenci dan disuruh kita semua benci Soros sebagai penyangak mata wang. Hakikatnya